Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Mat Arbani bin Mat Jani. Jadi pada kali ini saya akan membicarakan sebuah buku yang telah pun saya pilih. Buku ini saya perolehi sebagai salah seorang daripada ahli perpustakaan Sultan Ismail Johor Bahru, dan buku ini telah pun menarik perhatian saya untuk saya bincangkan dan saya bicarakan untuk kali ini. Buku yang telah pun saya pilih bertajuk Akar Kami, Kisah Inspirasi Tokoh Profesional Generasi Felda, yang mengandungi hampir 16 tokoh yang terkemuka yang secara asalnya merupakan anak jati daripada peneroka Felda. Buku ini telah pun diterbitkan secara bersama oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dengan kerjasama Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Saya berpendapat bahawa buku ini begitu menarik untuk kita bicarakan kerana ia memaparkan kehidupan awal 16 orang tokoh terkemuka yang pada asalnya hadir daripada keluarga yang miskin dan susah, namun akhirnya pada masa kini mereka ini adalah antara tunjang utama kepimpinan negara dan menjadi inspirasi kepada kehidupan masyarakat pada masa kini. Antara tokoh-tokoh yang dipaparkan di dalam buku ini adalah seperti Datuk Wira Othman Haji Aziz, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, seterusnya Datuk Haji Muhammad Khairuddin Haji Muhammad, Encik Muhammad Khair Ngadirun dan juga Datuk Khairil Anwar Haji Aziz. Ini adalah antara tokoh-tokoh yang pada asalnya mereka hidup dalam keadaan kemiskinan, namun hasil daripada semangat ibu bapa mereka ingin mengubah landscape sosioekonomi keluarga mereka, maka mereka berpindah untuk menjadi peneroka di tanah Felda. Kehidupan mereka ini yang tersebar daripada utara sehingga ke selatan semenanjung Malaysia ini begitu menyedihkan pada permulaannya, namun kerana latar belakang kehidupan mereka di tanah Felda itu, mereka belajar cara untuk mengatasi ataupun belajar cara untuk survive dalam kehidupan mereka pada masa itu. Dipaparkan juga ada setengah tokoh ini pada asasnya mereka tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk membela ataupun menyara kehidupan keluarga mereka. Ada adik-beradiknya sehingga 8 orang dan ibu bapanya tidak mampu lagi untuk menuri getah di tanah Felda kerana pokok-pokok getah itu baru sahaja ditanam. Tetapi mereka tetap tabah, mereka tetap mencari punca pendapatan untuk memastikan mulut-mulut anak mereka ini diisi dan kenyang. Bagaimana kita memetik satu kisah salah seorang tokoh yang dipaparkan di dalam buku ini, iaitu Tan Sri Othman Haji Mahmud yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Bagaimana beliau pada mulanya tidak suka untuk berada di tanah Felda itu. Dan mereka juga mengatakan bahawa kehidupannya begitu sukar, terpaksa memakai baju yang koyak rabak. Namun, hasil daripada usaha beliau telah pun berjaya mencatatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dan akhirnya diterima masuk untuk melanjutkan pelajaran. Pada permulaan kehidupan beliau di tanah rancangan Felda, kata beliau terpaksa mengambil masa kira-kira 1 tahun untuk keluarga mereka bersedia menyesuaikan diri dalam kehidupan di tanah peneroka itu. Pada mulanya, ibu bapanya ingin memberhentikan tokoh ini sehingga pembelajaran darjah 6 sahaja, namun telah didesak oleh abang kepada beliau untuk diteruskan pembelajarannya, dan jika tidak kerana jasa daripada abangnya, sudah pasti beliau tidak dapat ataupun tidak berjaya untuk menjawat jawatan yang tertinggi ataupun agak tinggi dalam jabatan kerajaan pada masa kini. Hasil daripada beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah, beliau telah pun mencapai keputusan agregat 18 dalam Sijil Pelajaran Rendah Malaysia SRP, dan seterusnya beliau telah pun berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah yang lebih baik, menyambung pelajaran
ke Sekolah Menengah Sultan Ismail yang terletak di daerah Johor Bahru, dan daripada situlah beliau terus untuk meneruskan pembelajaran sehingga ke Menara Gading dan akhirnya berjaya menjawat jawatan yang penting dalam Jabatan Perdana Menteri. Bagaimana pula kita melihat kehidupan yang telah pun dilalui oleh Datuk Hanafi Suhada yang merupakan pengarah besar Felda, di mana beliau telah pun berjaya melanjutkan pelajaran dan seterusnya telah pun ditawarkan untuk menjawat jawatan PTD ataupun Pegawai Tadbir Diplomatik, namun menolak tawaran tersebut dan terus ingin berbakti kepada Felda, dan akhirnya beliau telah pun dilantik sebagai pengarah besar Felda. Jadi kepada anda yang merasakan bahawa kehidupan kita pada masa kini begitu sukar, namun kita melihat bagaimana jerihnya ke-16 tokoh Felda ini yang pada mulanya begitu sukar untuk meneruskan kehidupan walhal untuk menyuapkan nasi ke mulut masing-masing, namun kini mereka telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan itu dan akhirnya menjawat jawatan yang penting dalam meneruskan kegemilangan negara ini. Jadi pengajaran yang saya perolehi daripada buku Akar Kami, Kisah Inspirasi Tokoh Profesional Generasi Felda ini, saya rasakan begitu sinonim dan perlu untuk dihayati oleh semua penduduk di negara kita. Kerana apa? Walaupun negara kita pada masa kini sering telah pun berada dalam keadaan pandemik COVID-19, ramai yang mengeluh kerana tidak cukup pendapatan keluarga, mereka sepatutnya bersyukur kerana masih lagi berada di Malaysia, dan jadikanlah inspirasi kehidupan ke-16 tokoh di dalam buku ini untuk sama-sama kita hayati dan seterusnya dijadikan pengajaran agar kita terus berjaya dalam kehidupan kita. Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jika kita tidak berusaha, manakan kita mendapat pulangan yang lumayan dalam kehidupan kita. Jadi penambahbaikan yang ingin saya cadangkan kepada buku-buku seperti ini, buku-buku yang boleh menyuntik motivasi masyarakat kita pada masa kini, ialah saya harapkan agar buku ini akan terus diterbitkan ataupun dilancarkan dan seterusnya dihayati dan dibaca oleh pelajar-pelajar kita. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar kita pada masa kini begitu sukar untuk mengetahui apakah erti kesusahan kerana mereka tidak mengalaminya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.